Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi perkongsian saya doa-doa daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada kesempatan ini ingin saya berkongsi doa memohon al-afiyah. Apakah itu al-afiyah? Akan saya jelaskan, tetapi saya ingin memulakan video ini dengan membacakan dua buah hadis bagi menerangkan keutamaan al-afiyah ataupun keutamaan memohon al-afiyah. Baik, hadis pertama ialah apa yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 3436 atau penomboran lain hadis nombor 3514 dengan darjat yang sahih ya, daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Qultu, beliau berkata, ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullaha azza wa jalla. Okay, aku berkata, maknanya dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat ataupun yang patut aku mohon daripada Allah Azza wa Jalla. Qala, maka Rasulullah bersabda atau Rasulullah menjawab, salillahal afiyah, mohonlah kepada Allah al-afiyah. Famakastu ayyaman summa ji'tu faqultu. Maka setelah berlalu selang beberapa hari, aku mendatangi, aku mengunjungi Rasulullah SAW dan aku berkata lagi, ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu Allah. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku mohon daripada Allah. Okay, faqala li, maka Rasulullah bersabda kepadaku, ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillahal afiyata fid dunya wal akhirah. Wahai Abbas, wahai pakcik Rasulullah, mohonlah kepada Allah al-afiyah di dunia dan akhirat. Tu dia. Jadi, pakcik Rasulullah datang, minta, kalau aku nak doa pada Allah, apa yang patut aku minta? Maka Rasulullah mengajar, mintalah al-afiyah. Selang beberapa hari kemudian, pakciknya datang balik. Tanya lagi, apakah yang patut aku doa meminta? Ya, apakah yang patut aku doa meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sekali lagi Rasulullah menjawab, dan kali ini ada penegasan, wahai pakcikku, wahai Abbas, wahai pakcikku, mintalah kepada Allah al-afiyah di dunia dan di akhirat. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi juga, hadis nombor 3481 atau penomboran lain hadis nombor 3558 dengan darjat yang sahih juga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di atas mimbar sambil menangis atau mengalirkan air mata. Baginda bersabda, as'alullahal afwa wal afiyata fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyah. Mintalah kepada Allah keampunan dan al-afiyah, kerana sesungguhnya bagi seseorang itu tidak ada yang lebih baik untuk diberikan kepadanya setelah keyakinan. Al-yakin, keyakinan di sini bermaksud keimanan, sebab iman ni ya yakin kepada Allah kan. Tidak ada sesuatu yang lebih baik untuk dia minta setelah diberikan keyakinan kecuali kesihatan, kecuali al-afiyah, kecuali al-afiyah. Demikian dua buah hadis yang menerangkan tentang keutamaan al-afiyah dan keutamaan untuk meminta al-afiyah. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan al-afiyah? Rujukan saya seterusnya ialah daripada laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, di mana ada ditanyakan soalan tentang doa berkenaan al-afiyah. Maka soalannya, apakah status doa dan apakah yang dimaksudkan dengan al-afiyah. Baik, jadi Ustaz Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri menjelaskan maksud al-afiyah dengan terlebih dahulu menukil daripada penjelasan beberapa ulama. Saya bacakan di sini link bagi laman web ataupun
page yang sedang saya baca ni saya berikan dalam kotak description ya. Jadi pertama daripada Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijrah dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Okey. Beliau berkata maksudnya terlalu banyak hadis yang menyarankan agar berdoa memohon al-afiyah. Dan ia, al-afiyah ini adalah satu lafaz yang umum dan terkandung di dalamnya maksud menolak segala perkara yang tidak baik pada badan, pada rohani, pada agama, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi perkataannya satu saja, al-afiyah, tetapi memiliki maksud yang luas, menolak segala perkara yang tidak baik pada badan, pada rohani, pada agama, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dinukil pandangan Imam Al-Munawi rahimahullah, wafat tahun 1031 Hijrah, dalam kitabnya Faidul Qadir, Syarah Jami'us Saghir. Beliau berkata maksudnya al-afiyah adalah keselamatan dalam kurungan kesejahteraan daripada penyakit-penyakit dan bala. Ia juga menghimpunkan di antara dua kesejahteraan, iaitu dunia dan agama, urusan dunia dan agama. Selain itu, al-afiyah akan menolak penyakit-penyakit dunia yang ada di hati dan juga yang ada di badan. Maknanya penyakit fizikal dan juga penyakit rohani, penyakit hati seperti cinta dunia, tamak, dengki, berburuk sangka, marah dan sebagainya ya. Baik, yang ketiga ya, dinukil penjelasan Imam Al-Mubarakfuri yang wafat tahun 1353 Hijrah dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, Syarah Jami'ut Tirmizi. Sebab tadi hadis-hadis yang kita baca tu daripada Sunnah At-Tirmizi kan. Jadi ini Imam Al-Mubarakfuri menjelaskan makna al-afiyah adalah benteng Allah kepada hambanya. Maka orang yang memohonnya adalah seseorang yang sedang memohon pemeliharaan daripada Tuhannya di atas setiap yang diniatkan. Okey, setelah mengemukakan tiga pandangan ini, Ustaz Dato' Dr. Zulkifli Al-Bakri membuat kesimpulan, saya baca di sini, melihat kepada beberapa definisi atau pengertian di atas, maka kami simpulkan bahawa al-afiyah adalah keselamatan atau kesejahteraan pada agama daripada segala fitnah, pada badan daripada segala penyakit-penyakit, sama ada penyakit hati atau sebagainya, dan kepada para ahli keluarga dan harta daripada segala bala dan musibah. Jadi macam saya katalah, al-afiyah tu satu perkataan saja tetapi memiliki maksud yang luas. Sebenarnya al-afiyah ni dalam bahasa Melayu kita pun ada juga. Kita biasa sebut sihat wal afiat, betul tak? Jadi sihat wal afiat itu ialah arti kesihatan yang baik pada tubuh badan kita, sihat walafiat. Baik, itu maksud al-afiyah. Okey, sekarang ini apakah doa yang patut kita baca? Baik, kalau kita rujuk kepada hadis pertama yang saya bacakan tadi, yang daripada Al-Abbas Ibnu Muttalib, ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Rasulullah SAW, apabila beliau bertanya apakah yang patut aku minta daripada Allah Azza wa Jalla, Nabi jawab, mintalah al-afiyah. Berdasarkan zahir hadis ini, boleh sahaja seseorang itu berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyah. Sebab Rasulullah SAW mengajar ataupun menjawab soalan pakciknya itu dengan berkata, salillahal afiyah. Mohonlah kepada Allah al-afiyah. Maka bagaimanakah lafaznya? Allahumma inni as'alukal afiyah. Kalau jamak ataupun plural, Allahumma inna nas'alukal afiyah. Kalau tak boleh bahasa Arab, tak apa. Kita boleh dalam bahasa Melayu juga. Ya Allah, aku memohon kepada engkau al-afiyah. Okey, yang ini berdasarkan zahir hadis. Tapi kalau nak baca yang memang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada rujukannya. Yang ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nombor 4412, atau penomboran lain hadis nombor 5074
dengan darjat yang sahih daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'id da'awati hina yumsi wa hina yusbihu. Beliau berkata, tidaklah Rasulullah SAW pernah meninggalkan doa-doa ini baik pada waktu petang mahupun pada waktu pagi. Berarti inilah doa yang lazim Rasulullah SAW baca pada waktu pagi dan petang. Pagi lazimnya selepas solat subuh, petang lazimnya selepas solat asar. Ini sebenarnya termasuk dalam zikir-zikir pagi dan petang. Dalam zikir itu ada doa-doa yang kita baca pagi dan petang, ya. Baik, apakah doa-doa itu? Okey, saya bacakan. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ini Rasulullah baca tau. Dan Rasulullah baca pun supaya kita dapat mencontohi dan dapat belajar daripada baginda, ya. Baik, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma stur aurati. Okey, bermaksud rangkap pertama, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau al-afiyah di dunia dan akhirat. Al-afiyah sebagaimana yang telah kita baca penjelasan tentang maksudnya, ya. Itu rangkap pertama. Rangkap kedua, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau al-afwa, keampunan, wal afiyata, dan al-afiyah fid dini, dalam urusan agamaku, wa dunyaya, dalam urusan duniaku, wa ahli, dalam urusan ahli keluargaku, wa mali, dalam urusan keluargaku. Alright? Jadi agama, dunia, keluarga dan harta mali. Dan yang terakhir, Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutupilah, kalau terjemahan harfiah, tutupilah auratku. Okey, tetapi yang sebenarnya dimasukkan di sini ialah tutupilah aib aku atau tutupilah kekurangan aku. Jadi inilah tiga rangkap ini antara doa yang lazim dibaca oleh Rasulullah SAW pada waktu pagi dan petang. Jadi ayuh kita membacanya. Tadi saya telah letak di skrin. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tangkap layar ataupun screenshot dan boleh menghafalnya. Sementara nak hafal yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, boleh juga membaca apa yang saya sebut pada awal tadi berdasarkan zahir hadis kepada pakcik Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu, yakni Allahumma inni as'alukal afiyah. Plural, Allahumma inna nas'alukal afiyah. Tak boleh kalau dalam bahasa Melayu, ya Allah, aku memohon kepada Engkau al-afiyah. Yang al-afiyah tu kena kekal yang Arab. Sebab ialah satu perkataan yang memiliki maksud yang luas. Sebagaimana kita telah, yang telah saya bacakan tadi, ya. Jadi itulah doa yang ingin saya kongsikan. Keutamaan al-afiyah. Maksud al-afiyah yang sangat luas. Dan doa yang Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam baca, yang Abdullah ibnu Umar kata tak pernah tinggal, ya, sebagai salah satu bacaan zikir pagi dan petang. Jadi ayuh sama-sama kita membacanya. Okey, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.